Bismillahirrahmanirrahim. Tersebarnya berita Islam. Walaupun pada mulanya dakwah itu disampaikan secara sembunyi, hanya segelintir sahaja di kalangan bangsawan yang menerima Islam. Yang lainnya terdiri dari kalangan fuqara, orang-orang fakir, dan hamba abdi. Justru merekalah yang lebih merasai kezaliman dan penindasan jahiliah. Di samping dapat menilai kebenaran Islam itu dari wajah keikhlasan dan budi pekerti luhur segelintir bangsawan yang menerima Islam, angkatan pertama ini tidak perlu dibuktikan dengan mukjizat yang besar, kerana kesucian hati mereka dapat menerima Islam dengan hanya sekadar mendengar berita wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada awalnya Nabi menyebarkan Islam secara sembunyi, tetapi ramai yang masuk Islam. Yang masuk Islam ni dikenal as-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal-awal masuk Islam. Kebanyakan mereka adalah orang miskin, orang fakir, orang dhaif, orang muda. Sedikit sahaja di kalangan mereka orang bangsawan. Sedikit saja orang tua. Kebanyakannya orang muda-muda, orang fakir, orang miskin. Mereka ini masuk Islam dengan hidayah secara langsung daripada Allah. Tak payah tengok mukjizat Nabi. Tak ada mukjizat. Dengar Nabi cerita, tahu dah Nabi ini benar, Nabi ini tak bohong. Terus masuk Islam dengan mudah. Mereka mendapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam satu hadis, jangan kamu maki sahabat-sahabat aku, iaitu as-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal. Sesungguhnya secupak yang didermakan oleh mereka ini tidak sama dengan emas sebesar bukit Uhud yang dibelanjakan oleh mereka yang kemudian. Emas besar bukit Uhud, berapa trilion dah tahu harganya. Tak sama dengan secupak beras, secupak gandum. Pahala yang dibelanjakan oleh as-sabiqun al-awwalun, mereka yang awal-awal masuk Islam. Mereka mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebut oleh Nabi kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid seorang sahabat juga, sama sahabat yang masuk Islam kemudian. Bila Khalid bin Walid berbalah dengan Abdurrahman bin Auf, orang Bai'un termasuk dan as-sabiqun al-awwalun. Khalid maki ke Abdurrahman bin Auf kerana balah. Nabi kata, mu jangan maki kepada sahabatku yang awal masuk Islam. Secupak yang dibelanjakan oleh mereka ini tak sama emas sebesar bukit Uhud yang dibelanjakan oleh orang lain. Akhirnya berita kedatangan Islam dan kerasulan Muhammad SAW diketahui oleh setiap rumah. Golongan mustad'afin menjadi jumlah paling ramai yang menerima Islam kerana inginkan kebebasan dari keburukan jahiliah yang telah lama dirasai keburukannya. Apatah lagi mereka sangat memerlukan kepada perubahan ke arah kebaikan. Seterusnya dakwah tersebar laksana air yang menumbuhkan rumput di sana sini. Allah Ta'ala jadikan agama Islam berkembang macam rupuk yang disirami oleh air hujan, tumbuh kalau dia nak sekat. Ini adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Walaupun jumlah mereka tidak besar sehingga memungkinkan bertindak menentang sebarang kemungkinan,
tetapi Islam telah berjaya menembusi setiap keluarga dan kabilah yang besar di kalangan bangsa Quraisy. Kiranya sebahagian dibahagikan menurut kabilah, maka kita dapati berlaku seperti berikut. Di mana kaum Quraisy yang tinggal di Mekah ni ada kabilah-kabilah, keluarga-keluarga. Siap-siap kabilah ada yang mewakili masuk Islam. Mewakili masuk Islam. Siap-siap kabilah. Yang pertama, mereka yang Islam dari kalangan Bani Hashim. Bani Hashim ialah kabilah Nabi SAW. Bani Hashim, keturunan Hashim bin Abdul Manaf. Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Ummul Fadl, ada lelam tu salah je. Ummul Fadl binti Al-Haris, Ubaidah bin Al-Haris, Asma binti Umais, bukan Amis, Umais, salah je. Ain, Umais. Asma binti Umais. Salah je ni penyakit tulah sawami ni. Salah je. Yang kedua, di kalangan Bani Umayyah. Bani Umayyah, Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman, salah seorang khalifah. Khalid bin Sa'id, Umaynah, mengikut satu riwayat Umaymah, dua riwayat. Umaymah binti Khalid. Hatib bin Amr, Hatib, bukan Halib, itu salah je. Hatib dengan T, Hatib. Abdullah bin Jahsh, Abu Ahmad bin Jahsh. Fatimah, isteri kepada Abu Ahmad. Yang ketiga, di kalangan Bani Makhzun, Abu Salamah bin Abdul Asad, kalangan Bani Makhzun. Abu Salamah bin Bani Asad, suami kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ayyash, bukan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ammar, bukan Ammar, Ammar bin Yasir. Asma, isteri Ayyash. Yasir bin Ammar, bukan Yasir bin Amir, Yasir bin Ammar. Yasir ni anak Ammar bin Yasir. Sumayyah binti Ghiyas, bukan Khiyas, Ghiyas dengan ghin. Sumayyah binti Ghiyas. Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang keempat, di kalangan Bani Taim, Abu Bakar As-Siddiq. Talhah bin Ubaidillah, bukan bin Abdullah, bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Amir bin Fuhairah, bukan Pahirah, Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Bilal bin Rabah. Yang kelima, di kalangan Bani Adi, Sa'id bin Zaid bin Naufal. Di mana ini adik ipar kepada Sayyidina Umar. Ayah dia Zaid bin Naufal ialah seorang yang tak semua berada. Belum lahir Nabi Muhammad SAW, dia dah tak semua berada. Dia beriman kepada Allah, dia tak minum arak. Dia tahu tentang lahir Nabi akhir zaman. Menunggu-nunggu tak mati, tak sempat dia. Tapi anak dia masuk Islam. Sa'id ni salah seorang 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Sa'id bin Zaid. Fatimah binti Al-Khattab, ini adik Sayyidina Umar. Ammar, ada 2 M. Ammar bin Rabi'ah. Nu'aim bin Abdullah. Waqid bin Abdullah. Khalid bin Al-Baqir, Amir bin Al-Baqir, Ayyash, bukan Ayyash bin Baqir. Yang keenam, di kalangan Bani Zuhrah, Sa'ad bin Abi Waqqas,
Ini salah seorang sahabat 10 yang membuka negeri Parsi. Pengelima yang dilantik oleh Sayyidina Umar bin Khattab memimpin bala tentera Islam menawan negeri Parsi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada orang kata kubur dia di China, tu tak betul. Kubur dia di Madinah, dia tak mati di China. Berarti Sa'ad lain aku. Sa'ad lain salah. Orang ke ziarah China kata kubur Sa'ad bin Abi Waqqas. Kerana Sa'ad ialah sahabat yang besar yang bertaraf menteri pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panggil balik, duduk di Madinah bersama dengan dia dan mati di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ini juga sahabat yang besar, salah 10 sahabat. Amir bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Al-Muttalib bin Azhar, Khabbab bin Al-Arat. Yang ketujuh di kalangan Bani Saham, Khunais, bukan Khunis, Khunais bin Huzaifah, Khunais bin Huzaifah, Huzaifah, Hafsah binti Umar. Yang ke-8 dari kalangan Bani Jamah, Hatib bin Al-Haris, isteri Hatib Fatimah, Khattab bin Al-Haris, isteri Khattab nama dia Fukaiha, As-Sa'ib bin Uthman. Yang ke-9 dari kalangan Bani Asad, Az-Zubair bin Awam, kalangan Bani Asad. Yang ke-10 dari kalangan Bani Amir, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Sulaid bin Amr. Yang ke-11 dari kalangan kabilah-kabilah yang lain, Suhaib, bukan Muhaib, Suhaib, itu salah dia. Suhaib bin Sinan bukan Sanan, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Mas'ud bin Rabi'ah, Muammar bin Al-Haris, bukan bin Habib, itu salah dia tu, Al-Haris. Amr bin Absah As-Salmi, As-Sulami, bukan As-Salmi, As-Sulami. Zaid bin Harisah, Uthman bin Maz'un, Qudamah bin Maz'un, Abdullah bin Maz'un, isteri Abdullah, Ramlah. Itu adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam, generasi awal yang disebut as-sabiqun al-awwalun, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim as-sabiqun al-awwalun radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah, yang mendapat kelebihan lebih daripada sahabat-sahabat yang lain kerana kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah. Sikap orang-orang Quraisy di peringkat permulaan, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap orang-orang Quraisy di peringkat permulaan dakwah Islamiah. Apakah pandangan penduduk Mekah, kaum Quraisy, penduduk Mekah, terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi SAW di peringkat awal ketika dalam keadaan bersembunyi? Orang-orang Quraisy tidaklah memberi perhatian yang berat ketika permulaan mereka menerima berita dakwah Islamiah. Mereka menganggap apa yang berlaku sama sahaja seperti kelahiran golongan Al-Hunafa, seperti yang dibawa oleh Zaid bin Amr bin Nufail, Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Abi Salt, dan lain-lain yang bersikap anti berhala, asalkan tidak mengganggu akidah berhala-berhala dan kepimpinan mereka.
Bila dia dapat berita Nabi dah jadi Rasul, bawa ajaran tak setuju sembah berhala. Tapi tak cara ke orang ramai, bawa diri je. Maka orang Mekah kata serupa dulu lah juga. Zaman dulu dah ada di Mekah ni kalangan pemimpin-pemimpin yang tak sembah berhala. Dia tak cara ke orang ni, bawa diri dia sembahyang dia je. Sembahyang mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti Waraqah bin Nawfal, seperti Zaid bin Amr bin Nufail, Khuz bin Sa'idah al-Ayadi. Ini adalah orang yang Islam sebelum Nabi lantik jadi Rasul. Ada antara mereka yang tak sepak dengan Nabi. Khuz bin Sa'idah al-Ayadi, seorang ahli pidato, menyampaikan ucapan pada orang ramai. Ayyuhan nas, man ashamat wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at. Wahai tuan-tuan, barang siapa yang hidup akan mati, siapa yang mati akan binasa. Perkara yang akan datang iaitulah kiamat akan berlaku, akan tiba masanya. Ini adalah kalangan mereka yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Belum Nabi mari lagi. Ini sudah ada, tapi tak ramai. Bila mendapat berita Muhammad dah jadi Rasul, bawa ajaran baru, maka tak timbul masalah. Supaya dulu lah juga, dia kata. Tak berlawan lagi ni. Apabila Rasulullah SAW berdakwah secara secara rahsia, pengikut-pengikut Islam tidaklah berterang-terangan menzahirkan ajarannya. Bahkan di masa itu orang-orang Quraisy lebih menganggap golongan Al-Hunafa, golongan agama zaman dulu, agama tak sembah berhala, lebih menonjolkan diri, menyatakan keraguan mereka secara berterang-terangan terhadap keberhalaan. Bahkan zaman dulu tu cakap pula tak percaya ke berhala, tapi tak ganggu orang. Adapun orang-orang Islam tidaklah mengisytiharkan ajarannya seperti itu. Biar ke dia lah, hukum anda, biar hukum anda dia. Al-Imam Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tabarani telah meriwayatkan satu peristiwa di mana seorang pedagang Arab dari luar Mekah mengunjungi Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ni pak saudara Nabi. Abbas ni masa tu kafir lagi, bapa saudara Rasulullah SAW. Tiba-tiba mereka melihat seorang lelaki, seorang perempuan dan seorang kanak-kanak sedang bersembahyang dengan cara yang berlainan daripada upacara ibadat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tak semua berada, sembahyang duduk rukuk sujud. Ada 3 orang, lelaki seorang, perempuan seorang, budak seorang. Lalu pedagang itu bertanya mengenai perlakuan mereka yang bertiga itu. Siapa dia 3 orang ni pelik ni, sembahyang pelik pada orang ni. Abbas memberitahu yang ini anak saudara saya, kata Abbas, iaitulah Nabi. Anak saudara saya. Ia menunjuk ke arah Ali, yang ini juga anak saudara saya, kata dia. Ia menunjuk pada Rasulullah SAW, yang ini isterinya Khadijah, bukan orang lain. Dua-dua ni, hak tua ni anak saudara saya, hak tu bini dia, hak tu anak saudara saya kecil ni pun. Kata Abbas, beliau ini mengaku bahawa ia menerima perintah Tuhan dari langit. Dia kata dia dapat perintah dari Tuhan, kata Abbas. Demi Allah, setahu aku tidak ada lagi selain daripada mereka bertiga ini yang menganut agama ini. Mengikut apa yang aku tahu, 3 orang ni jawab pasal yang lagu ni, orang lain tak ada lagi, kata Abbas. Abbas ni pak dara Nabi, tak cara dah, anak dara dia ke mana pun kau pandamung lah, tak cara. Menurut Ibn Hisham, di kalangan ahli ilmu diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW apabila tiba waktu untuk bersembahyang, keluar ia bersama-sama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan menyembunyikan diri dari pandangan bapa-bapa saudaranya serta orang-orang lain.
Pok dara pun tak boleh tengok juga, sembunyi. Ia pulang ke rumah apabila selesai sembahyang. Hatta tu berada di situ jika perlu. Tiba-tiba pada suatu hari Abu Talib telah senampuk dengan mereka. Abu Talib hok jaga Nabi ni tengok Nabi duduk sembahyang dengan Sayyidina Ali, anak dia jadi anak akak Nabi. Lalu Abu Talib bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai anak saudaraku, apakah agama yang kamu anut ini? Agama apa ni? Tanya Nabi. Abu Talib tanya. Rasulullah SAW bersabda, ai ammi, hadza dinullahi wa dinu malaikatihi wa dinu rusulihi wa dinu abina Ibrahim ba'athani bihillahu rasulan ilal ibad wa anta ya ammi ahaqqu man badaltu lahul nasihah wa da'autuhu ilal huda wa haqqu man ajabani ilaih wa anani alaih. Kata Nabi, maknanya wahai bapa saudaraku, inilah dia agama Allah, agama para malaikatnya, para rasulnya, dan agama bapa kita Ibrahim. Kata Nabi dari Abu Talib, Allah membangkitkan aku sebagai rasul dengan agama ini kepada seluruh hamba-Nya. Engkau lah wahai bapa saudaraku orang yang paling berhak aku beri nasihat dan aku ajak kepada petunjuk, dan engkaulah yang paling berhak menyahut seruanku dan memberi pertolongan kepadaku untuk menegakkannya. Kata Nabi pada dia, pada Abu Talib. Abu Talib menjawab, kata Abu Talib, wahai anak saudaraku, aku tidak berdaya untuk meninggalkan agama nenek moyangku. Kata Abu Talib, tak mau masuk Islam dan tegak di atas ajaran mereka, ajaran agama nenek moyang. Tetapi demi Allah, bersumpah nama Allah, percaya pada Allah, demi Allah, tidak akan lulus mengenaimu sesuatu yang kamu tidak sukai selagi aku masih hidup. Aku akan jagamu, akan pertahankanmu, tapi aku tak masuk agamamu ni, kata Abu Talib. Kalaulah sekadar itu caranya di peringkat awal dakwah yang dilakukan, maka wajarlah ia tidak mendapat apa-apa tentangan dari pihak musyrikin. Bagaimanapun, apa yang berlaku itu hanyalah suatu persediaan meneguhkan kedudukan dari segi iman dan kepahaman untuk penganut-penganutnya. Ketika itu Islam belum diwahyukan secara sempurna, malah ianya bukanlah suatu cara yang berpanjangan. Ini sementara saja. Allah Ta'ala suruh kuat iman dulu, kuat keyakinan hubungan dengan Allah. Bersedia lepas pada ni akan menghadapi cabaran yang besar. Ini perkara awal. Perkara seperti ini juga berlaku di zaman kita, di mana golongan taghut akan mengambil sikap dingin jika dakwah itu sekadar berkumpul di masjid dan menyimpan akidah di dalam hati tanpa memperkatakan Islam, seperti ianya disempurnakan sehingga menggempur segala akal umbi penyelewengan yang berlaku dan pucuk pimpinannya. Dalam hal ini gitu juga, kalau kita duduk sedik saja tak ganggu demo-demo hak luar tu, bawa hak kita je sembahyang je, tak cara lah orang zalim, orang apa tak cara, tak cara kau padamu lah, nak ke darah harap nak apa pun itu ham, aku nak sembahyang je, aku nak pergi Mekah je. Kalau waktu saja tak ada apa-apa lah, gitu lah. Tunggu mati je lah. Tunggu mati je. Adakah itu Islam? Kita kena faham. Di peringkat ini tidak berlaku sebarang pertemuan secara berdepan antara golongan Islam dengan masyarakat jahiliah, kerana fikrah Islamiah itu belum lagi diiklankan secara terbuka. Ketika itu bukannya suatu kebijaksanaan dengan bertindak secara terbuka, masa itu tak boleh terbuka lagi, kena kemah dulu. Perlu dipahami bahawa sikap menyatakan Islam secara tersembunyi itu adalah suatu tindakan terpaksa bagi membina kekuatan, keyakinan dan kematangan berjamaah apabila menghadapi keadaan berikutnya yang lebih mencabar.
Kerana lepas pada ni akan mesti berjuang. Belum berjuang, ni persediaan awal. Apabila melaksanakan kemuncak daripada dakwah itu dengan matlamat menggempur jahiliah dan berlakunya pertentangan secara terbuka, maka segala cabaran yang berlaku melahirkan kekuatan iman yang sentiasa bertambah. Bila dah kuat iman, kita pun keluar berjuang. Berlaku tentangan, iman jadi bertambah. Kalau sekiranya tak ada persediaan, keluar berjuang, orang mari tentang, lari saja, tak ada. Dengan iman-iman pun tak ada. Ini dia. Sebab itu Allah Ta'ala suruh begitu dulu. Di sana kematangan Islam yang memungkinkan golongan Islam mewarisi kemenangan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberi makna yang besar bila perkataan iman menjadi suatu istilah kepada akidah. Akidah yang mana ikatan, supaya kepercayaan jadi kuat. Kerana ia memberi makna yang mencakup hati dan akal, serta yang mengikat di antara fikrah dan sikap, bukannya sekadar puas hati dan sedar secara dingin. Betapa besarnya arti iman yang dibentuk itu, sehingga membuahkan suatu generasi awal dan tonggok yang tidak murtad dan munafik, walau bagaimanapun bentuk tekanan dan penjelasan dilakukan ke atas mereka. Tujuannya teguhkan kepahaman, teguhkan kepercayaan, kuatkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau berlaku apa-apa ujian, tidak munafik, ikhlas kerana Allah, iman jadi bertambah kuat. Itu permulaan awal. Sikap bersembunyi dilakukan oleh golongan as-sabiqun al-awwalun. Al-awwalun, bukan as-sabiqun al-awwalin. Kalau as-sabiqin al-awwalin, as-sabiqun al-awwalun, iaitulah mereka yang awal-awal masuk Islam, sentiasa menunggu arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk diberi segala pengorbanan bagi menunaikannya, bukannya mendiamkan diri laksana tikus yang jatuh di dalam jelapan padi. Ini bukan Islam. Bukan orang Islam ni tikus duduk dalam berah, lepas tu duduk kenyang, dia tunggu mati lah. Bukan itu orang Islam. Ini kena faham. Orang kena faham. Hak ni banyak yang jadi gitu lah. Zaman ni ada pitih banyak, dia Mekah, dia umrah, lepas tu balik makan, disediak acak kali macam tikus. Tu kumayam mayam juga, tikus mayam. Tu dia. Seperti alasan dilakukan oleh golongan pengecut yang berada bersama-sama golongan jahiliah bagi menyembunyikan sifat pengecut mereka dan menunggu kemenangan itu datang secara percuma. Nak tunggu Allah Ta'ala memenangkan Islam, tak payah kita buat kerja Allah Ta'ala yang tukang. Allah Ta'ala jadi hamba kita, bagi kita bukan kita jadi hamba Allah Ta'ala. Penentuan proses yang sebenarnya di dalam arena dakwah bukannya menurut perhitungan pribadi, tetapi mestilah menurut perhitungan harakat Islamiah yang mempunyai sifat-sifat Hizbullah, sifat-sifat parti Allah, sifat-sifat golongan Allah mesti ada dalam kumpulan Islam ini. Di mana sifat parti Allah, parti yang memperjuangkan ajaran Allah, disebut dalam dua tempat dalam Quran. Yang pertama dalam surah Al-Ma'idah, yang kedua surah Al-Mujadilah. Kita baca kemudian. Dalam arti kata ianya menurut Al-Quran dan Sunnah dan berdasarkan kematangan pribadi kepimpinan Islam yang tulen, tegahnya kepimpinan yang dapat menilai di antara keadaan terpaksa dan keadaan yang mesti diberi pengorbanan. Contoh yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir adalah menjadi suatu perkara yang mesti dipahami dengan sedalam-dalamnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan adanya Hizbullah, parti Allah. Parti maknanya kumpulan. Orang putih kata parti, orang Arab kata jamaah, hizib, kumpulan yang memperjuangkan Islam. Ini kena ada, tiap-tiap zaman kena ada. Allah Ta'ala sifatkan kumpulan ini, yang pertama dalam surah Al-Ma'idah, yang kedua dalam surah Al-Mujadilah. Surah Al-Ma'idah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih
fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ini surah Al-Maidah. Wahai orang-orang beriman, bahkan siapa yang menyeleweng daripada agamanya, kalau ada orang Islam menyeleweng daripada agama dia, cuba nak mapuh Islam ni, pasal upayatillahu bi qaumin, Allah akan zahirkan di kalangan orang Islam ni satu puak, satu kumpulan, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yang pertama Allah Ta'ala kasih pada mereka, mereka kasih pada Allah. Azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Yang kedua merendah diri terhadap orang yang beriman dan menunjukkan gagah berani terhadap orang yang menentang Islam. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Yang ketiga mereka berjihad perjalanan Allah, sanggup mengorbankan harta diri mereka, nikmat mereka untuk memenangkan agama Allah, tak takut percelaan orang yang mencela. Orang kata apa, orang hina dia tak peduli. Puak ni, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Itu adalah kurnia yang Allah Ta'ala beri pada sesiapa yang Tuhan pilih. Siapa yang Tuhan pilih. Orang yang Tuhan tak pilih dia lari, tak boleh ikut. Dia ikut sekejap je dia lari, ikut tak lama mana lari. Ini tidak boleh, mesti Tuhan pilih kalangan tertentu, jangan tak boleh main-main. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Sifat yang keempat, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya yang menjadi wali pada kamu, kepimpinan kepada kumpulan ini Allah dan Rasulnya, Quran dan hadis. Allah dan Rasulnya, Quran dan hadis, dia letak tinggi sekali. Walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Dan pemimpin-pemimpin mereka yang mendirikan sembahyang, yang tunduk pada Allah, yang menunaikan zakat, kewajipan harta benda, mereka tunduk pada Allah. Wa man yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan sesiapa yang berwalikan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang sifatnya begitu, maka sesungguhnya parti Allah, yakni kumpulan yang memperjuangkan ajaran Allah ini, akan mendapat kemenangan. Kemenangan di sini sama ada kemenangan dunia dan akhirat, ataupun kemenangan di hari akhirat, mesti menang. Menang atas dunia akhirat, ataupun menang di akhirat. Atas dunia tidak menang, menang akhirat paling besar yang merdeka. Ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama disebut dalam surah Al-Maidah. Surah Mujadilah, firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan dapati, wahai Muhammad, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat itu mencurahkan kasih sayang kepada sesiapa sahaja menentang Allah dan Rasul. Walaupun yang menentang Allah dan Rasul itu ayah-ayah mereka, ibu bapa mereka, anak-anak mereka, saudara mara mereka, sahabat handai mereka, mereka tak peduli. Tak peduli. Mereka kasih pada Allah dan Rasul lebih pada ayah, pada mak, saudara mara, adik-beradik, kawan.
Kalau ayah mak lawan Allah dan Rasul, adik-beradik lawan Allah dan Rasul, keluarga lawan Allah dan Rasul, Allah dan Rasul dulu. Ini. Mereka itulah golongan yang Allah beri kekuatan roh dalam hati mereka. Allah memasukkan mereka dalam syurga pada hari kiamat. Mereka kekal dalam syurga. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Mereka itulah Hizbullah, parti Allah, kumpulan menegakkan ajaran Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah sesungguhnya kumpulan Allah inilah yang akan mendapat kemenangan dunia dan akhirat, ataupun akhirat mesti menang. Ini adalah ayat surah Al-Mujadilah. Ada dua tempat dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan. Jadi puak-puak yang awal-awal masuk Islam, mereka dididik lebih dahulu untuk membina kekuatan diri dengan sifat-sifat yang Tuhan sebut dalam surah Al-Ma'idah dan surah Mujadilah ni. Barulah mereka menjadi kumpulan yang sanggup menghadapi segala ujian, segala cabaran. Kalau disebut bakar pun tak angguh, selang pun tak lemah, timbul tak tergelar, letak di mana pun tidak akan dihanyutkan, tetap bersama dengan Islam. Kumpulan ini adalah kumpulan yang trust kepada Islam yang akan wujud sehingga hari kiamat. Bila nak berlaku kiamat, Allah Ta'ala matikan semua, tak ada orang Islam lagi. Itu ceritanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi berdakwah secara diam, senyap, berjumpa seorang-seorang, lalu Allah perintah Nabi dakwah secara terbuka. Setelah wujudnya suatu peringatan yang memungkinkan dakwah dilakukan secara lebih ke depan dan berterang-terangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan firman-Nya kepada Nabi SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal azizir rahim. Turun ayat ini. Maknanya, dan berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat. Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang orang-orang yang mengikutmu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka menderhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Turun ayat ini. Rasul Nabi sampaikan Islam terbuka kepada keluarga yang dekat. Kaum dia sendiri orang Arab, Bani Hashim dan Bani Muttalib, supaya Nabi rapat dengan sahabat-sahabat yang sudah beriman. Kalau mereka tak beriman, itu bukan urusan Nabi, urusan Allah Ta'ala. Urusan Allah Ta'ala. Tanggungjawabmu menyampaikan. Kamu mestilah bertawakal, menyerah diri kepada Tuhan yang maha perkasa. Perkasa ni yang gagah, yang kuat, yang hebat. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Tuhan. Yang maha penyayang, rahmat yang melempah ruah terhadap hamba-Nya. Ayat-ayat yang termasuk dalam surah Asy-Syu'ara yang disebut pada permulaan kisah Nabi Musa alaihi salam ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul. Peristiwa hijrahnya bersama Bani Israel, terselamatnya mereka dari buruan Fir'aun dan bala tenteranya, seterusnya ditenggelamkan angkatan Fir'aun. Di dalamnya mengandungi peringatan peringkat-peringkat dialami oleh Nabi Musa alaihi salam ketika menegakkan kalimah Allah di zamannya.
Ayat dibaca ni dalam surah Syu'ara. Surah diturunkan di Mekah. Dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan Nabi Musa AS. Rasul dipilih kalangan Bani Israel yang menghadapi raja yang paling kuat, yang paling kaya dalam dunia di zamannya, yang paling kuasa, bala tentera yang ramai, yang paling jahat, zalim, mengaku diri dia jadi Tuhan. Dia beri rezeki kepada rakyat dia, rakyat hidup dengan rezeki dia. Sombongnya Fir'aun ini. Dan Allah utuskan Nabi Musa AS. Nabi Musa menyampaikan perintah Allah Ta'ala, mendapat tentangan Fir'aun yang sangat zalim, menyembelih anak lelaki Bani Israel, membenarkan anak perempuan sahaja untuk diperhamba dan dipuaskan hawa nafsunya. Dahsyatnya tekanan terhadap Bani Israel. Fir'aun yang jahat ini berakhir dengan ditenggelamkan oleh Allah dengan bala tenteranya sekali. Peristiwa yang dahsyat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah ini Allah Ta'ala turunkan perintah supaya Nabi menyampaikan Islam secara terbuka, jangan takut. Kerana Allah Ta'ala Maha Perkasa. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Sabar. Sabar dengan pengikut-pengikut. Walau beberapa lama, beberapa tahun, puluh tahun ke, ratus tahun ke, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Buat kerja, jangan menyerah kalah, terus di atas jalan Allah Ta'ala. Huraian tersebut diwahyukan tepat dengan perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagai contoh betapa dakwah itu mengalami tuduhan, fitnah dan tekanan apabila ia dinyatakan secara terang-terangan. Bila Islam dinyatakan secara terbuka, meminta supaya mereka yang lawan Islam itu tinggal kejahatan mereka, ikut Islam. Apabila mereka ini merasakan Islam menghalang hawa nafsu, menghalang kemahuan, maka berlakulah kezaliman dan kejahatan, menindas mereka yang berjuang untuk menegakkan Islam itu. Itu adalah perkara biasa. Dari aspek yang lain, surah tersebut mengandungi peristiwa akibat yang dialami oleh mereka yang menentang dan membohongi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengikutnya, seperti kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, kaum Lut, Ashabul Aikah, agar menjadi amaran kepada mereka yang bertindak menghalang perjuangan menegakkan Islam jika mereka berterusan dengan tindakan zalim, dan agar diketahui oleh pendukung-pendukung perjuangan Islam bahawa akibat yang baik itu untuk mereka, bukannya untuk penentang Islam. Disebut juga kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Ashabul Aikah, Nabi Shu'aib. Kaum yang sombong yang menentang Islam. Nabi Nuh alaihi salam berjuang 950 tahun. Ikut dia, satu riwayat kata 20 orang, satu riwayat kata 80 orang. 950 tahun. Macam mana nak menang? Orang menganggap sesuatu yang mustahil. Bila tiba masanya, Allah Ta'ala tenggelamkan semua mereka yang menentang Nabi Nuh itu dengan taupan yang besar. Nuh dan pengikutnya diselamatkan, untuk menyatakan bahawa walau panjang macam mana sekalipun, akhirnya kemenangan kepada mereka yang menegakkan Islam. Kaum Samud yang hebat memahak bukit-bukit yang berjalan,
bukit yang tak boleh dicabut oleh ribut. Bila mereka menentang Nabi Saleh alaihi salam, lawan Nabi Saleh, Allah Ta'ala beri tempoh berapa lama. Mereka minta mukjizat, Allah Ta'ala beri mukjizat. Unta yang dilahirkan daripada batu yang besar. Mereka nak mukjizat sangat. Mereka persenda-sendakan mukjizat ini, sembelih unta yang diuji oleh Allah Ta'ala pada mereka. Mereka tak selamat dalam rumah batu bukit yang dipahak, tak selamat. Dengan satu tempik yang kuat mematikan mereka semua. Bukan mesti dengan angin, dengan air. Tempik yang kuat, suara yang kuat, putus, hancur jantung mereka. Bukan gendang telinga pecah, habis jantung. Mereka mati bergelimpangan. Kaum Nabi Ibrahim, Namrud yang menakluk dunia, menentang Ibrahim, diberi tempoh degil. Allah Ta'ala binasakan Namrud dan tenteranya dengan nyamuk je. Nyamuk, tentera nyamuk yang dianggap kecil. Kaum Lut yang melakukan kejahatan akhlak yang buruk, berkahwin lelaki dengan lelaki, menentang Nabi Lut, dibinasakan dengan dilingkupkan negeri mereka. Dilingkup. Di mana yang di bawah bumi naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Begitulah juga kaum Nabi Syuaib, dengan bencana yang membakar hangus mereka semua dibinasakan. Menunjukkan bahawa akhirnya bahagialah mereka yang bersama dengan Islam, celakalah mereka yang lawan Islam, walaupun memakan masa yang lama. Pasal apa Tuhan beri masa lama sangat tu? Dok selalu hari ni lawan Islam, serta-merta mampus selalu. Pasal apa? Tuhan nak beri pahala. Beri pahala pada mereka yang berpegang dengan Islam ini. Di mana pahala hari akhirat selama-lamanya. Nikmat dalam kubur yang lebih panjang pada kehidupan dunia. Tanya mereka hidup atas dunia berapa lama? Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh mati dah berapa ribu tahun dah. Dalam kubur lama pada atas dunia lagi. Akhirat lama lagi. Kita kena faham ini, kena reti ini. Mengapa Tuhan jadikan perjalanan dunia ni penuh dengan ujian? Tak lama atas dunia ni, sekejap je. Walaupun kita berasa lama sangat. Menurut riwayat Ibnul Asir rahimahullah, apabila turunnya ayat tersebut, ayat suruh berdakwah secara terbuka, Rasulullah SAW menerimanya dengan penuh perasaan tanggungjawab yang berat. Baginda tinggal di rumahnya laksana orang sakit. Bila turun ayat ni, nak beritahu kau orang ramai anak beranak dulu pun sekalipun, anak beranak dalam sekapung sekalipun, berat. Sehingga Nabi sedih macam orang sakit. Sehingga baginda dikunjungi oleh ibu-ibu saudaranya, mak-mak saudara. Biasa mak saudara ni kesiang pada anak saudara, lebih pada mak saudara lagi. Dia orang puang, hati lembut. Mak-mak saudara Nabi pergi rumah Nabi, ziarah Nabi. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Mashtakaitu syai'an walakinna Allah amarani an unzira ashirati," kata Nabi. Aku tidaklah sakit, kata Nabi ke mak saudara dia. Aku tak sakit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahku supaya memberi amaran kepada keluargaku. Allah Ta'ala suruh aku beri peringatan pada anak beranak aku, itu saja. Itu yang aku berat ni, bukan mudah. Mereka pun menegaskan kepada Nabi, mak saudara ni kata Nabi, ajaklah mereka jangan mengajak Abu Lahab, kerana ia mesti tidak akan menerima ajakanmu. Mak saudara ni tahu dah, Abu Lahab ni dah dengar berita dilantik jadi rasul, dan yang paling kuat buat main senda menentang Nabi.
Mak saudara kata, majaklah panggil anak beranak, panggil. Tapi Abu Lahab jangan. Hak seko ni jangan panggil. Hak ni jahat. Mak saudara beritahu ke Nabi. Lalu Nabi SAW mengumpulkan keluarganya di kalangan Bani Muttalib bin Abdul Manaf. Jumlah mereka seramai 45 orang. 45 orang panggil keluarga yang dekat. Turut bersama ialah Abu Lahab yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Abu Lahab mari juga. Abu Lahab mari juga dengar berita ke dia. Dak jemput pun mari juga. Mari Abu Lahab ni. Beliau bukan sahaja sekadar hadir tetapi mengeluarkan kata-kata menentang dan memberi amaran agar mereka tidak menukar agama, tidak membawa ajaran baru, nanti mendapat penentangan orang-orang Arab termasuk beliau sendiri. Abu Lahab beri amaran kepada mereka yang hadir, jangan ikut agama baru ni. Kalau ikut agama baru ni, semua orang Arab akan menentang. Ajaran ni pelik pada orang. Semua orang Arab akan menentang, termasuk aku pun menentang juga, ikut orang ramai. Aku akan ikut orang ramai. Di dalam majlis itu Rasulullah SAW tidak berucap sepatah pun sebagai suatu langkah yang bijaksana, tetapi menangguhkan majlis kepada suatu perjumpaan yang lain, di mana orang yang seperti Abu Lahab tidak perlu hadir dalam majlis itu jika kedatangannya untuk memburukkan dan mengeruhkan keadaan. Oleh kerana Abu Lahab ada, Nabi tak cakap sepatah. Panggil, duduk sajalah, Nabi tak cakap. Dengar Abu Lahab maki je, Nabi tak cakap apa. Ibn al-Asir meneruskan riwayatnya bahawa Rasulullah SAW menganjurkan satu perjumpaan yang lain. Panggil mula. Baginda bersabda berkaum keluarganya dalam keadaan Abu Lahab tidak ada. Nabi menyampaikan ucapan. Ini khutbah Nabi pada anak beranak dia. Alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuh wa athiqu bih wa atawakkalu alaih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah anna ar-ra'ida la yakdhibu ahlah wallahi alladhi la ilaha illahu inni la rasulullah ilaikum khassatan wa ila an-nasi kaffatan wallahi bukan wallahi baik di bawah, wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqizun bagi di bawah qaf wa la tuhasabunna bima ta'malun wa innaha lal jannatu bukan lil jannah, lal jannatu abada awin naru abada, wa innaha lal jannatu abada awin naru abada. Bagi tu kena betul salah. Segala puji bagi Allah. Aku memujinya, aku memohon pertolongan darinya, aku percaya kepadanya dan aku berserah kepadanya. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenarnya malaikat Allah, Maha Esa ia lagi tiada sekutu baginya. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya utusan di kalangan keluarga tidaklah berdusta terhadap keluarganya sendiri, kata Nabi. Anak beranak tak bohong ke anak beranak dia. Sesungguhnya demi Allah yang tiada Tuhan yang sebenar malaikat dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu khasnya dan kepada manusia seluruhnya. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan mati sebagaimana kamu tidur, kamu akan dibangkitkan sebagaimana kamu bangkit dari tidur, kamu akan dihisap dengan apa yang kamu amalkan, dan demi sesungguhnya sama ada syurga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Ucapan yang ringkas itu saja, beri peringatan pada anak beranak. Walaupun Abu Lahab menghadirkan dirinya juga, tetapi Abu Talib tidak lebih dahulu menegaskan. Diriwayatkan Abu Lahab ada, Abu Talib pintas. Abu Talib terus
Abu Talib ni paling tua pada orang lain. Terus menyampaikan ucapan, kami sesungguhnya suka menolong kamu, menerima nasihat kamu, dan sungguh-sungguh membenarkan ucapanmu. Mereka semua adalah keluargamu, dan aku salah seorang dari kalangan mereka. Tetapi aku tidaklah bersegera pada apa yang kamu kehendaki. Namun begitu, teruskanlah apa yang kamu diperintahkan. Maka demi Allah, aku terus menerus akan menjagamu dan bermanfaat kepadamu. Tetapi diriku tidak mau meninggalkan agama Abdul Muttalib, kata dia. Ini Abu Talib. Aku tak mau masuk Islam. Ini tu masalah hidayah. Tapi aku nak jagamu, pertahanmu. Teruskan apa yang kamu nak perjuangkan ini, bawa. Tapi aku tak mau ikut lagi. Tak mau ikut. Ini kerana tak dapat hidayah. Masalah hidayah ni satu benda yang sangat penting. Abu Lahab tidaklah mendiamkan diri, ia terus melahirkan penentangannya. Demi Allah, ini adalah sesuatu yang memalukan. Ambillah tindakan terhadapnya sebelum orang lain bertindak ke atasnya, kata Abu Lahab. Abu Talib terus menjawab, demi Allah, kami akan mempertahankannya selagi kami hidup, kata Abu Talib. Maka Abu Lahab tak berani nak kacau, kerana Abu Talib ada. Ini peristiwa yang pertama Nabi betul terang menyampaikan Islam. Wallahu a'lam.